wabarakatuh. Okey, ini adalah sambungan kepada chapter 8 kita, aggregate planning strategies. So untuk example yang ni, strategi yang digunakan adalah varying workforce strategy. So sebelum ni kita dah tengok varying OT strategy, varying subcontract strategy dan juga varying inventory strategy. So untuk yang kali ni adalah kita nak varying workforce strategy. Untuk varying workforce strategy ni kita nak tengok berapa banyak pekerja yang kita perlukan setiap bulan berdasarkan demand. So contoh kalau demand 1000, so kita cuma perlukan pekerja ngam-ngam untuk nak produce 1000 unit barang tersebut. Okay, so ini adalah soalannya. So dekat sini soalannya, as Director of Tunas Mekar Senayan Berhad, Miss Maya Izora is in the process of preparing her aggregate production plan for the next 8 months. So the company operates 26 days a month. So sebulan working days-nya adalah 26 hari sahaja. So yang ni kita nak kena prepare aggregate production plan untuk 8 bulan daripada bulan Mei sampailah bulan Disember. And then presently Miss Maya Izora employs 60 workers. Maksudnya pekerja semasa dia ada dalam 60 orang who works 8 hours daily, 8 jam kerja sehari at a rate of RM32. So dia bayar sehari RM32. Kalau macam contoh sebelum ni, kadar wages adalah dikira mengikut jam. So tapi untuk soalan ni dia dah bagi terus untuk sehari. And then standard output is calculated and set at 1.6 hours per unit. So dalam 1.6 jam ni kita boleh produce untuk 1 unit. Maknanya 1 unit produk memerlukan masa sebanyak 1.6 jam. Okay. And then the inventory carried forward from the previous month is 280 unit. Maknanya 280 unit ni lebihan daripada bulan lepas. So kita bawa ke bulan seterusnya. Bulan seterusnya bulan apa? Bulan Mei ni. So inventory dia akan bertambah 280 unit. And then the estimated demand are as follows. So yang ni adalah dia punya expected demand lah. Sama macam sebelum ni. So kita tengok dekat sini pun tak ada additional demand. So ini sahaja demand dia daripada bulan Mei 7,820 sampailah Disember 8,450. And then hiring cost is 300 per worker, RM300 per worker. Maksudnya cost untuk nak kita hire seorang pekerja adalah RM300. And then cost to lay off single worker is 450. So cost untuk kita nak pecat ataupun lay off pekerja kita adalah sebanyak RM450 seorang. And then soalannya adalah develop an aggregate production plan using the vary workforce level. Maksudnya kita nak tengok setiap bulan berapa banyak pekerja yang kita perlukan berdasarkan demand yang kita ada. And lepas tu dia nak suruh kita calculate total cost for the plan. So ada dua soalan macam sebelum ni juga. First kita nak prepare dia punya aggregate production plan, and then kedua kita nak kira dia punya total cost. So apa step pertama yang kita perlu buat? Step pertama sama je macam sebelum ni. Kita nak kena kira, calculate the forecasted demand. Forecasted demand tu mana kita nak dapat? Daripada table ni, expected demand ni, daripada bulan Mei sampailah bulan Disember. Okay. Step pertama adalah determine the forecast demand. So forecast demand mana kita nak dapat? Macam saya cakap tadi, daripada table soalan yang dia bagi lah. Sebab table tu dia menunjukkan expected demand untuk setiap bulan. So apa perlu kita buat? Kita buat table expected demand macam biasa yang kita buat soalan-soalan sebelum ni. So kena ada bulan, month dan juga expected demand. So bulan ni kita akan kira daripada bulan Mei sampai bulan Disember. Okay.
And then for the expected demand, kita ambil balik daripada table soalan ni. So kita masukkan semula dalam table ni. And then kita totalkan keseluruhannya. Total forecast demand kita nak tengok sepanjang berapa bulan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulan ni berapa banyak total forecasted demand ataupun berapa banyak kita expect order yang kita akan dapat. So untuk 8 bulan ni kita expect kita punya order ataupun demand sebanyak 64,630. So ini adalah step yang pertama. So step pertama dah settle, and then kita akan buat step yang kedua. So kalau sebelum ni, step kedua kita kira standard output for the period kan. Kalau period ni 8 bulan, so kita kena calculate standard output selama 8 bulan. Tapi untuk yang varying workforce strategy ni, kita perlu to meet the monthly demand. So setiap bulan ni berdasarkan expected demand ni, berapa banyak pekerja yang kita perlukan untuk produce kita punya demand tu lah, expected demand tu. Contoh bulan Mei ni kita perlukan 7,820 unit. So berapa banyak pekerja yang kita perlukan untuk nak produce 7,820 unit ini. So macam mana nak kira? So untuk nak kira number of workers required ni, kita perlukan monthly demand. Monthly demand kita boleh dapat daripada table ni. And then standard output per worker per month. Maksudnya seorang pekerja boleh produce berapa banyak produk, berapa unit dalam masa sebulan. Seorang pekerja yang ni, seorang pekerja boleh produce berapa unit dalam masa sebulan. So kalau ikutkan dari dalam soalan kita tak ada lagi data tu, information tu. Yang kita ada adalah untuk produce satu unit produk ni, kita memerlukan masa sebanyak 1.6 jam. So kita kena kira lah standard output per worker per month. Cara dia adalah, so disebabkan satu unit kita memerlukan masa sebanyak 1.6 jam. So maksudnya dalam sehari kita boleh produce berapa? So kita kena bagikanlah 8 jam bekerja sehari bahagi dengan berapa jam diperlukan untuk menyiapkan satu unit produk. So 8 jam bahagi 1.6 jam. So kita akan dapat berapa unit kita boleh produce dalam masa sehari. And then tapi kita nak data tu untuk sebulan. So kita kena darabkan berapa hari bekerja dalam sebulan. So hari bekerja dia adalah 26 hari. So dalam sebulan seorang pekerja dia boleh produce 130 unit produk dalam masa sebulan. Seorang pekerja boleh produce 130 unit produk sebulan. So kita dah dapat data untuk yang bahagian ni. So and then step seterusnya kita kena kira number of workers needed untuk setiap bulan ni daripada Mei sampailah Disember. Setiap bulan. Cara dia kita tengok monthly demand daripada table, and then standard output per worker per month ni yang kita kira tadi ni 130 unit ni. So kita kira untuk setiap bulan. Contoh yang pertama adalah bulan Mei ni. So macam mana? Formula dia adalah monthly demand bahagi dengan standard output per worker per month. So monthly demand untuk bulan Mei ni 7,820, betul tak? Tapi dalam soalan dia ada bagi tahu kan, kita ada inventory yang carry forward sebanyak 280. Yang ni adalah stok lebihan daripada bulan lepas. So daripada bulan April ada lebihan stok sebanyak 280 unit. So kita bawa lah ke bulan Mei. Disebabkan kita dah ada 280 ni, kita anggaplah ni tak perlu nak diproduce lagi. So expected demand yang 7,820 ni kita kena tolakkan dulu dengan stok yang kita ada. And then barulah kita bahagikan 130 yang kita kira dekat sini ni tadi. So maknanya untuk bulan Mei kita memerlukan pekerja sebanyak 58 orang. So dalam soalan dia ada bagi tahu
jumlah pekerja semasa kita ada 60. So, kita cuma perlukan untuk bulan Mei 58 orang pekerja sahaja. So, kita ada lebihan 2 orang. 58 tolak dengan 60, so kita ada lebihan 2 orang. So, apa perlu kita buat 2 orang pekerja ni? Kita akan lay off-kan pekerja kita sebanyak 2 orang. So, inilah yang akan kos yang akan terlibat untuk kita nak lay off 2 orang pekerja untuk bulan Mei. So, jumlah pekerja kita tinggal 58 orang pada bulan Mei. And then kita kira pula untuk bulan Jun. Bulan Jun macam mana nak kira? Kita tengok juga expected demand dia dalam table 7,800. Disebabkan tak ada lebihan produk, kita tak perlu nak tolak lah ready stock kita. So, kita ambil je 7,800 ni, kita bahagikan dengan 130 ni. So, untuk bulan Jun, kita perlukan berapa orang? Kita perlukan 60 orang pekerja. Lepas tu kita refer balik. Bulan Mei, kita ada pekerja sebanyak 58 orang sebab kita dapat cat 2 orang. So, bulan Jun, kita perlukan balik 60 orang. So, kita kurang lagi berapa? Kita kurang lagi 2 orang pekerja sebab kita perlukan 60 orang tapi pekerja semasa kita pada bulan Mei, hujung bulan Mei tu seramai 58 orang. So kita perlukan lagi 2 orang pekerja. So kita kena untuk bulan Jun ni kita perlu hire lagi 2 orang pekerja. So untuk bila kita hire 2 orang pekerja akan ada kos terlibat iaitu hiring cost untuk 2 orang pekerja ni untuk bulan Jun. So, untuk bulan Jun, pekerja kita dah jadi 60 orang. And then, kita kena kira untuk bulan-bulan seterusnya daripada bulan Julai sampailah bulan Disember setiap satu. Berapa banyak pekerja yang kita perlu hire, berapa banyak pekerja yang kita perlu lay off. Kira setiap bulan daripada bulan Julai sampailah bulan Disember ni. So kalau ikutkan bulan Julai kita perlu hire seorang lagi sebab bulan sebelumnya pekerja kita tinggal 60 orang je tapi bulan Julai kita perlukan 61 orang. So kita perlu hire lagi seorang. And then kiralah untuk bulan Ogos berapa, bulan September berapa, bulan Oktober berapa dan sampailah bulan Disember. So ini adalah jumlah-jumlah pekerja yang kita perlu hire ataupun lay off ni lah semua ni. Itu sahaja untuk preparation of production plan pula, aggregate production plan. Kalau yang contoh-contoh sebelum ni kita kena buat table kan, tapi yang untuk varying workforce ni kita tak perlu buat table. Cukup sekadar kita tahu setiap bulan tu berapa pekerja yang kita perlukan, berapa banyak kita perlu hire, berapa banyak kita perlu lay off. And then soalan seterusnya dia suruh kita calculate cost. So cost yang terlibat apa je? First, macam biasa, wages. And then sebabkan kita ada hire pekerja dan juga lay off pekerja, kita perlu kira hiring cost dan juga lay off cost. So kita kena kira satu-satu. Cara pengiraannya sama macam sebelum ni. So untuk bulan Mei, hari bekerja semua bulan adalah 26 hari. Tapi untuk setiap bulan tu kita kena kalikan rate dia berapa? RM32 sebulan sehari sebab dia dah bagi rate dalam hari terus. Biasa dia bagi dalam hour kan, tapi yang ni dia dah bagi dalam hari. So kita boleh darabkan terus dengan RM32. And then kita kena tengok bilangan pekerja yang kita perlukan setiap bulan. So kita kena darabkan lah. Kalau bulan Mei kita perlukan 58 orang pekerja saja. Bulan Jun kita perlukan 60 orang. So dia berbeza setiap bulan. Kita kena darabkan dengan jumlah pekerja yang betul. And then barulah kita dapat cost wages untuk setiap bulan. Bulan Mei kita dapat 48,256 sampailah bulan Disember ni RM54,080. And then kita campurkan semua ni, kita kira total. So kita dapat RM411,840. So ini adalah total wages cost untuk 8 bulan production kita. Berdasarkan 8 hari bekerja itulah selama 26 hari sebulan. And then kita perlu kira hiring cost. Hiring cost kita tengok untuk setiap bulan berapa banyak pekerja yang kita hire. Macam bulan Jun kita hire 2 tambahan workers. Bulan Julai 1 workers. Bulan Ogos 3 workers.
bulan Oktober 9 workers dan Disember 3 workers. Kita darabkanlah untuk setiap seorang berapa dia punya hiring cost. Untuk kalau dekat soalan dia bagi hiring cost adalah RM300 seorang pekerja. So kalau bulan Jun 2 orang pekerja darab 300, kita dapatlah RM600 hiring cost untuk bulan Jun. Lepas tu kira semua ni kita kira and then kita totalkan dekat sebelah sini. So kita dapat RM5,400 untuk hiring cost selama 8 bulan ni lah, daripada bulan Mei sampai bulan Disember. Kita tengok yang mana bulan kita ada hire orang. Untuk lay off ni pula kita tengok yang mana kita pecat orang. So kita kira lah, kalau ikutkan kita ada pecat orang bulan Mei, bulan September dan juga bulan November. So kita kira pula lay off cost untuk seorang adalah 450, kita kira untuk setiap bulan yang kita ada lay off. And then totalkan kita dapat 5,850 lay off cost untuk bulan-bulan yang terlibat. And then kita calculate lah total cost for the plan macam biasa. So kita dapat untuk sepanjang 8 bulan ni total cost yang terlibat adalah RM423,090. So settle dah untuk yang varying workforce strategy. Step pertama kita kena determine forecasted demand, and then step kedua kita nak kena kira berapa banyak pekerja yang kita perlukan setiap bulan. Dah cukup sampai situ kalau untuk yang aggregate planning demand tu. Tak perlu nak buat table macam yang contoh-contoh sebelum ni, strategi sebelum ni. And then untuk cost calculation kita kiralah cost yang terlibat. Macam biasa wages ada, disebabkan ni kita ada hiring dan layoff, kita kena ada hiring cost dan juga layoff cost. So settle untuk strategi ni, varying workforce strategy. So itu saja untuk chapter. Dan sini ada dua barcode, QR code. So yang pertama adalah soalan untuk exercise chapter ni, and then sila jawab soalan ni dan submit ke attendance form sebagai korang punya attendance untuk hari ini 16 Januari 2023. Terima kasih.